Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Murid tahun 2. Pada hari ini kita akan belajar tentang pantun 4 kerat. Pantun 4 kerat. Kenapa kita panggil pantun 4 kerat? Sebab dia ada 4 baris setiap rangkap. Okey, jadi kita tunjukkan yang manakah baris, yang manakah rangkap. Okey. Setiap pantun dia akan ada dalam bentuk 2 kerat, iaitu 2 baris, 4 kerat, iaitu 4 baris, ada juga yang 6 kerat, 8 kerat dan 10 kerat. Maksudnya bergantung kepada baris dia. Jadi di sini pantun kita, murid-murid boleh lihat pada muka surat 21 buku teks, temanya ialah hidup bersatu padu. Dalam bahan pantun kita pada hari ini ada 3 rangkap. Mana rangkap? Rangkap ialah yang ini. Satu. Dua. Dan 3 rangkap. Okey, kalau cerita kita panggil perenggan. Kalau pantun kita panggil rangkap. Baik. Bagi setiap pantun, setiap rangkap pantun, dia akan dibahagi 2, iaitu 2 di atas, 2 di bawah, sebab 4 kerat. Kalau pantun 2 kerat, 1 di atas, 1 di bawah. Kita lihat di sini. Yang ini 2 di atas. Untuk rangkap yang kedua, yang ini 2 di atas. Untuk rangkap yang ketiga juga sama. Yang ini 2 di atas. Okey. Untuk yang bahagian kedua, 2 di bawah. Untuk rangkap yang kedua, yang ini 2 baris di bawah. Sebab kita bahagikan 2. Ini pengetahuan asas ya. Okey. Di sini melalui petak-petak yang cikgu dah buatkan, yang petak di atas dipanggil pembayang. 2 baris di atas dipanggil pembayang dan 2 baris di bawah kita panggil maksud. Untuk kita melihat sesuatu cerita di dalam sesebuah pantun, kita menggunakan 2 bahagian yang di bawah. Untuk pantun 4 kerat. Kalau pantun 2 kerat, kita gunakan 1 baris yang di bawah. Sebab apa? Di atas merupakan pembayang, di bawah merupakan maksud. Pembayang hanyalah satu ungkapan yang direka supaya memenuhi rima akhir. Nanti kejap lagi kita akan beritahu rima akhir. Jadi untuk kita faham satu maksud, kita tengok bahagian kedua yang di bawah. Untuk pantun 4 kerat, 2 di bawah ini merupakan maksud yang berwarna biru. Yang berwarna biru merupakan maksud pantun. Yang berwarna biru merupakan maksud pantun. Cerita pada pantun. Pantun pertama, ceritanya apa? Saling kenali, bersikap ramah, banyak kawan, hidup ceria. Dia tak ada kaitan dengan hidup satu padu, dengan tanam cili, dengan tanam cendawan, tak ada. Yang cerita sebenarnya ialah kita mesti mengenali kawan-kawan supaya kita hidup ceria. Ini. Baik, pantun yang kedua, untuk rangkap yang kedua, tak ada kaitan hidup satu padu dengan pohon jati. Tak ada kaitan hidup satu padu dengan pohon jati yang tumbuh. Kan? Jadi, maksud sebenarnya ialah yang di sini. Hormat menghormati, amalan terpuji, kasih kita kekal terpelihara. Kita menghormati orang lain, kasih sayang kita terpelihara. Rangkap yang ketiga, ini maksud dia. Yang ini tak ada kaitan. Ini hanyalah satu ungkapan untuk mendapatkan rima akhir sahaja. Baik, kita beritahu rima akhirnya apa. Balai raya perlulah bersih, saling bekerja pelbagai bangsa. Maksudnya ini bekerjasama. Maksud dia, mereka membersihkan balai raya, bekerjasama, bangsa, semua bangsa ada. Okey. Itu maksudnya. Dalam bahagian yang biru itu maksud cerita sebuah pantun. Baik. Kita pergi yang seterusnya. Rima akhir. Rima akhir. Okey. Rima akhir ialah
bunyi akhir setiap pantun. Lihat. Mah. Sama dengan ini. Dah. Kan? Okey. Yang ini dia. Sama dengan bunyi. Okey. Boleh dapat. Baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga. Baris kedua sama dengan bunyi akhir baris keempat. Kita lihat yang rangkap kedua. Rangkap pertama bunyi G. Rangkap ketiga mesti bunyi G. Rangkap kedua bunyi Ra. Rangkap keempat juga bunyi Ra. Okey. Pertama sama dengan ketiga. Kedua sama dengan baris keempat. Baik. Kita tunjuk untuk rangkap yang ketiga. Rima akhir sama dengan baris pertama sama dengan baris ketiga. Untuk baris kedua kita guna warna lain. Untuk baris kedua rima akhir dia sama dengan baris keempat. Sa sama dengan bunyi sa. Se sama dengan bunyi se. Okey. Di situ boleh nampak. Itu maksud rima akhir. Di situlah seni pantun sebenarnya. Tumbuh cili di tanah pamah. Saling kenali bersikap ramah. Yang ini. Mah sama mah. Di pinggir lata tumbuh cemara. Kasih kita kekal terpelihara. Rima akhir dia di situ. Okey. Harap murid-murid boleh faham. Kalau untuk pantun dua kerat ataupun dua baris, lagi senanglah. Tidak perlu berubah. Kalau baris pertama bunyi ah, baris kedua juga bunyi ah. Begitu saja. Untuk rangkap pantun empat kerat, perlu ada sedikit kemahiran untuk mencipta rima akhir yang sama. Baik. Yang seterusnya cikgu akan bagi tahu tentang jeda. Apakah jeda? Jeda kalau dalam ayat biasa dia macam tanda koma. Kita baca dan kita henti seketika macam ada batas di tengah jalan. Okey. Lepas tu kita sambung semula. Di manakah jeda? Jeda ada di tengah-tengah baris. Jeda ada di tengah-tengah baris. Setiap baris ada jeda. Baris pertama ada, baris kedua ada, baris ketiga ada dan baris keempat pun ada. Jadi, di manakah jeda? Di tengah baris. Kita kena bahagilah. Kan, setiap baris tumbuh cili di tanah pamah. Sini jeda. Tanam cendawan juga peria. Sini jeda. Saling kenali bersikap ramah. Sini jeda. Banyak kawan hidup ceria. Sini jeda. Jadi apabila ada jeda di situ, lafaz pantun kita jadi macam ini. Cikgu akan lafazkan pantun untuk rangkap pertama ya. Bermula dengan baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan baris keempat. Tumbuh cili di tanah pamah. Itu biasa tanpa jeda. Kalau ada jeda yang di sini, tumbuh cili di tanah pamah. Tanam cendawan juga peria. Kita berhenti seketika. Saling kenali, bersikap ramah. Banyak kawan, hidup ceria. Okey. Di sini murid-murid boleh nampak tak untuk rangkap yang kedua. Di mana jedanya? Kita bahagikan dua pada setiap baris. Kedua kita gunakan warna lain. Okey.
Andai kata cikgu tidak tandakan di mana Jeddah, jadi kita boleh agak pohon jati, pohon keranji, di pinggir lata tumbuh cemara, hormat menghormati, amalan terpuji, kasih kita kekal terpelihara. Okey, di situ Jeddahnya adalah di sini. Pohon jati, pohon keranji. Di pinggir lata tumbuh cemara, hormat menghormati, amalan terpuji, kasih kita kekal terpelihara. Di situ Jeddah. Baik. Kita akan cari Jeddah. Kita akan cari Jeddah untuk rangkap yang ketiga. Bunga raya, bunga selasih, dijaga di baja setiap masa. Balai raya perlulah bersih, saling bekerja pelbagai bangsa. Di situ Jeddah. Okey. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid boleh faham bagaimana ciri-ciri sesebuah tempat kerat yang cikgu terangkan tadi. Sekarang cikgu akan lafazkan pantun ketiga-tiga rangkap untuk murid-murid dengar dan murid-murid boleh latih sendiri. Untuk rangkap pertama tumbuh cili di tanah pamah, tanam cendawan juga beria, saling kenali bersikap ramah, banyak kawan hidup ceria. Okey, maksudnya di sini kita berkenalan dengan orang lain, dengan kawan-kawan supaya hidup kita ceria. Rangkap yang kedua, pohon jati, pohon keranji, di pinggir lata tumbuh cemara, hormat menghormati, amalan terpuji, kasih kita kekal terpelihara. Maksud pantun untuk rangkap kedua ialah tentang sikap menghormati yang dikatakan amalan terpuji, supaya kita berkasih sayang. Bila kita hormat menghormati, orang akan kasih pada kita. Untuk rangkap yang ketiga, bunga raya, bunga selasih, dijaga di baja setiap masa. Balai raya perlulah bersih, saling bekerja pelbagai bangsa. Okey, begitulah contoh lafaz pantun untuk murid-murid. Dan lepas ini cikgu akan postkan ke dalam medan di sekolah, medan grup di sekolah untuk jawab. Ada beberapa soalan cikgu akan beritahu di situ berpandukan kepada video penerangan tentang ciri-ciri pantun yang kita belajar pada hari ini. Okey. Assalamualaikum dan selamat menjawab nanti. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.